Kembali bertemu, banjir yang melanda di beberapa negeri akan menyebabkan penyakit akibat bawaan air dan selain itu kes COVID-19 juga dijangka akan meningkat pada musim banjir. Bersama kami pada ketika ini adalah pakar kesihatan awam Dr. Farhan Rusli bagi membincangkan perkara ini. Doktor, mungkin sebagai permulaannya melihat kepada situasi banjir pada ketika ini, mungkin satu lagi aspek kesihatan selain daripada kita melihat pada COVID-19 dan kesihatan awam yang membabitkan ribuan ataupun ratusan PPS yang dibuka akibat bencana banjir. Mungkin pada waktu ini kita melihat kepada akibat banjir ini, mungkin boleh dikongsikan sedikit penjelasan berkaitan dengan penyakit bawaan air yang boleh dijangkiti mangsa banjir. Dan kita tahu semalam dan juga pada hari ini juga KKM juga meluahkan dan juga menyatakan kebimbangan tentang risiko penyakit bawaan air ini. Mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini apa yang boleh kita faham dan apa yang perlu kita ambil tindakan khususnya melihat kepada penyakit bawaan air ini. Jadi, Fazil, apa yang harus kita faham apabila berlakunya banjir, selalunya apabila seseorang itu dia tersadai di sesuatu tempat, ya, dia tiada bekalan air yang bersih dan sebagainya, kadang-kala dia akan resort kepada drastic measure lah. Bermakna dia mungkin tiada pilihan. Dan mungkin dia cuba mengambil air banjir tersebut, mungkin cuba dia minum atau dia rasa mungkin cara dia boleh bersihkan sikit air itu dan mengambil air untuk minum. Tetapi ini adalah sesuatu yang amat bahaya kerana penyakit bawaan air seperti leptospirosis, ya, kolera dan sebagainya. Banyak lagi benda yang boleh berlaku apabila kita mengambil langkah mudah ataupun mengambil easy way out. Lebih elok jika kita tidak minum. Walaupun kita dekat dalam situasi yang kita kata amat genting lah. Kerana jika kita tersadai, kita tidak boleh dibawa keluar daripada kawasan banjir itu dan kita jatuh sakit kerana penyakit tersebut, ia boleh membawa padah lah. Ada kemungkinan, boleh berlaku kematian dan sebagainya. Itu yang kita mahu elakkan sebenarnya. Doktor, mungkin pada waktu ini saya nak bawa doktor untuk melihat kepada apa yang dilaporkan oleh rakan kami Umar Avati yang mana menyatakan oleh Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah Jabatan Kecemasan Mini dibuka 24 jam, tidak perlu ke hospital lagi. Ini merujuk kepada apa yang disebutkan oleh Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah yang mana KKM buat pertama kali mewujudkan pusat operasi medan yang berupa Jabatan Kecemasan Mini di kawasan-kawasan yang dikatakan ataupun yang dilaporkan terjejas akibat banjir, dan pusat operasi yang sudah mula beroperasi sejak Isnin lalu mampu memberi rawatan kepada 50 pesakit sehari dengan menempatkan 10 katil. Mungkin pada waktu ini dalam mana kita bercakap tentang penyakit akibat bawaan air, mungkin boleh diberi sedikit pandangan di sini doktor berkaitan dengan penubuhan Jabatan Kecemasan Mini ini. Jadi apa yang harus difahamkan ialah benda ini adalah untuk benda-benda yang acute lah. Bermakna acute ni adalah benda yang diperlukan rawatan yang amat segera. Ada kalanya bila kita tersadai begini, kita ada risk of hypothermia di mana badan kita mungkin terlampau sejuk, ya. Suhu badan kita jatuh dan ini boleh mengakibatkan kecederaan kepada organ-organ kita di dalam dan sebagainya. Ada juga kita mungkin ada penyakit lain seperti batuk dan sebagainya. Dan medan ini adalah untuk memastikan rawatan dapat diberikan di tempat itu dengan segera kerana kita bimbang apabila di dalam satu situasi itu kemungkinan untuk sampai ke hospital itu ia akan mengambil masa yang agak lama. Sebenarnya field hospital ini adalah selepas kita melaksanakannya, kita panggil operational clinic. Semasa kita melakukan COVID punya MCO di mana kita mengepung satu kawasan, kita membuka pusat rawatan di kawasan tersebut. Kita mengambil idea ini dan kita menggunakan idea tersebut untuk melaksanakannya di kawasan banjir 24 jam. Tetapi ini bukanlah rawatan muktamad dan harus juga kita faham bahawa apabila banjir itu berlaku di dalam satu kawasan, ada juga pesakit-pesakit yang mungkin ada kencing manis, darah tinggi dan sebagainya, mungkin tidak sempat untuk menyelamatkan ubat-ubatan mereka. Dan mereka juga inilah yang boleh dirawat di kawasan tersebut sebelum mereka kemungkinan dihantar dan diperiksa di hospital untuk rawatan yang lanjut. Doktor, sebelum saya nak beralih kepada soalan yang lebih besar berkaitan dengan kesihatan awam, pengurusan dan juga koordinasi, termasuklah berkaitan dengan COVID-19 terkait dengan bencana banjir ini. Satu lagi soalan berkaitan dengan penyakit bawaan banjir. Tadi doktor ada kata
kebanyakan mereka ataupun mangsa banjir ini tiada pilihan ataupun mereka yang tersadarlah di kawasan banjir. Mungkin ada sedikit nasihat ataupun guideline khususnya bagi mangsa-mangsa banjir yang masih lagi terperangkap ataupun masih lagi tidak dapat dikeluarkan di kawasan yang banjir itu. Apa yang mereka boleh lakukan untuk mengelak daripada berlakunya ataupun terjangkitnya penyakit bawaan air ini, Doktor? Jadi saya rasa buat masa sekarang sebenarnya kita boleh sampai kepada semua kawasan, mungkin melalui bot dan sebagainya. Jadi apabila kita ingin melaksanakan bantuan kepada mereka ini, kita harus memastikan kita hantar air bekalan bersih yang mencukupi seperti mineral water dan sebagainya. Makanan yang diberikan pula adalah sepatutnya makanan yang berjenis kering yang tidak perlu dimasak ataupun tidak perlu menggunakan air. Jadi ini adalah sedikit sebanyak daripada aspek kita ingin membantu lah. Tetapi apabila seseorang itu katalah dia terperangkap dalam satu situasi, kita harus berwaspada, harus berjaga-jaga kerana air itu tidak boleh digunakan untuk dihadam, untuk diminum ataupun digunakan untuk masak kerana ia adalah sesuatu yang amat bahaya. Doktor, mungkin pada waktu ini, kalau boleh saya nak bertanyakan soalan berkaitan dengan perkembangan ataupun apa yang disebutkan oleh Tan Sri Dr. Noor Hisham sendiri, yang mana mangsa yang akan ditempatkan di PPS akan menjalani ujian saringan awal menggunakan kit ujian pantas RTK antigen ataupun menggunakan sampel air liur bagi memastikan mereka bebas daripada jangkitan itu. Kita tahu kalau daripada segi ataupun kemaskini update mangsa puluhan ribu yang terjejas masih lagi ditempatkan. Begitu banyak PPS yang dibuka di beberapa 6 ataupun 7 buah negeri yang terjejas akibat banjir. Mungkin pada waktu ini bagaimana nak memudahcarakan proses saringan awal ini, Doktor? Mungkin boleh beri sedikit cadangan dan juga pandangan berkaitan dengan proses saringan awal untuk masa-masa banjir yang bakal ditempatkan ataupun yang sudah pun ditempatkan di PPS ini. Jadi perkara pertama yang paling mudah ialah memeriksa aplikasi MySejahtera. Sebenarnya saya dapat difahamkan bahawa kebanyakan masa banjir ini dapat menyelamatkanlah telefon mereka dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita boleh bertanya terus kepada mereka, adakah anda kontak rapat ataupun anda seorang yang positif yang sedang menjalankan kuarantin. Selalunya pada waktu ini jarang rakyat tidak akan memberikan maklumat yang tepat. Jadi situ kita boleh buat pengasingan yang pertama. Kedua, kita boleh melaksanakan RTK secara saliva di dalam situasi sebegini dan ia boleh mendapatkan keputusan dengan amat cepat sekali. Tetapi apa yang kita harus laksanakan dan saya rasa ia sedang dilaksanakan dan diperharusi ialah kita mungkin tidak wajar untuk meletakkan seseorang yang positif itu di kawasan PPS yang lain ataupun berasingan ataupun menghantar mereka ke MAIPS dan sebagainya. Kerana situasi dia begini, bayangkan kalau ibu dan bapa adalah negatif tetapi anak mereka yang berumur 9 tahun adalah positif. Adakah wajar untuk kita menghantar anak dia keluar? Semestinya kita harus meletakkan mereka di PPS yang sama tetapi kita mengasingkan mereka mengikut SOP dan piawaan dan sebagainya lah. Bermakna setiap PPS itu harus melaksanakan satu division ataupun satu pembahagian di mana mereka yang berisiko ataupun yang positif diletakkan di sesuatu kawasan dan mereka yang negatif diletakkan di satu kawasan tetapi di dalam zon yang sama. Ini untuk memudahkanlah. Kalau kita mengatakan juga tentang saringan, kepada saya sarankan jika RTK ini dilaksanakan untuk kesemua, terutamanya apabila mereka masuk dan selepas 3 hari selepas mereka ada di dalam. Ini kerana selepas 3 hari kita boleh tahu jika ada mungkin penularan yang berlaku di dalam PPS tersebut dan kita boleh menghentikannya ataupun mengurangkan jangkitan risiko. Tetapi rakyat harus faham, di dalam situasi begini akan pasti tercetusnya kes-kes di PPS-PPS yang akan berlaku. Tetapi pada situasi sebegini kita kena menilai manakah yang lebih penting. Itu yang kita akan address dulu. Dan pada situasi ini, menyelamatkan nyawa itu di dalam sesuatu bencana adalah keutamaan yang pertama. Doktor mungkin boleh kongsikan apa jangkaan daripada apa yang doktor kata mungkin adakah akan wujud selepas ni gelombang ataupun kluster banjir lah akibat COVID-19 ini ataupun apa strategi yang perlu dilakukan selepas ini untuk dalam masa yang sama kita nak kawal COVID-19 ini, Doktor?
Wah, pertama sekali saya rasa kepada masa-masa yang banjir ini mereka sudah melalui sesuatu yang amat teruk sekali lah. Jadi mereka apabila mereka ke PPS kita boleh menjalankan saringan kepada mereka. Tetapi apa yang merisaukan saya adalah sebenarnya mereka yang ingin memberi bantuan dan pertolongan. Agensi-agensi bukan kerajaan apabila mereka masuk ke dalam kawasan, individu-individu yang datang daripada negeri-negeri lain. Mereka ini sebelum masuk ke kawasan-kawasan tersebut, tolonglah laksanakan RTK sebelum anda masuk ke kawasan-kawasan tersebut kerana walaupun niat anda ingin membantu, kita tidak mahu orang-orang ini pula yang menjadi super spreader di dalam kawasan-kawasan tersebut. Walaupun kita ingin melaksanakan satu kebaikan, biarlah kita melaksanakan kebaikan itu dengan cara yang sempurna. Jadi semua orang yang ingin memasuki ke kawasan-kawasan ini kerana density dia adalah amat besar ya, amat pesat sekali di dalam sesuatu kawasan banjir itu. Semua harus melaksanakan RTK testing. Ini juga termasuk agensi-agensi kerajaan juga. Doktor, mungkin yang terakhir sekali mungkin boleh dikongsikan berkaitan dengan penyelarasan dan juga koordinasi berkaitan dengan bantuan perubatan khususnya melibat masa-masa banjir ini. Pada jam tengah hari tadi saya bersama dengan rakan saya Umar Vati yang mana beliau kongsikan kalau lihat kepada bantuan jenis makanan dan pakaian itu sudah banyak bertimbun-timbun. Malah ada beberapa laporan juga kata bantuan makanan itu pun terlebih-lebih. Tetapi dalam melihat kepada bantuan jenis perubatan dan seperti apa yang dimaklumkan oleh Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah, perlu ada saringan COVID-19 sebelum ditempatkan di PPS. Mungkin pada waktu ini bagaimana doktor melihat kepada koordinasi penyelarasan melihat kepada perubatan, bantuan jenis perubatan yang diperlukan oleh mangsa-mangsa banjir ini? Saya rasa apa yang dilaksanakan sekarang mencukupi, tetapi apa yang harus dilaksanakan sekarang sepatutnya dilaksanakan kemungkinan sehari selepas tragedi itu berlaku. Jadi kita faham ada kemungkinan besar kita tidak siap sedia. Tetapi kita harus ingat benda ini berlaku setiap tahun dan ia boleh berlaku di mana-mana negeri. Jadi tidak kisahlah kalau kita mengatakan bahawa Selangor tidak menjangkakan ia akan berlaku kerana ia hanya berlaku ataupun kerap berlaku di perarian Pantai Timur. Tetapi jika ia berlaku di sesuatu tempat yang kita tidak jangka, seharusnya kesiapsiagaan kita haruslah mantap. Bermakna tidak kisah ia berlaku di mana, koordinasi dan plan of action kita sudah termaktub. Jadi walaupun ia berlaku di kawasan yang luar jangkaan, kita tidak seharusnya panik, terutamanya apabila kita lah yang harus merespon kepada situasi tersebut. Jadi daripada segi perubatan dan sebagainya, inisiatif membuka hospital di kawasan tersebut adalah satu inisiatif yang bagus. Tetapi kita harus ingat, kita tidak hanya ada satu tempat sahaja yang ada banjir, tetapi kita ada banyak tempat di Bentakap, di Temerloh, di kawasan-kawasan yang lain, di Bentong. Ya, prioriti hanyalah bukan untuk orang-orang di kita panggil di Klang Valley, ya. Bukanlah hanya untuk orang-orang di Kuala Lumpur dan Selangor. Prioriti adalah untuk semua rakyat. Jadi kesiapsiagaan dan juga respons kita haruslah diberikan sama rata dan amat bagus kepada semua orang, tidak mengambil kira daripada negeri mana ataupun daripada kawasan yang mana.